Terima kasih Nur Hayatul dan Fakrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah Auda, untuk seterusnya kita beralih lagi ke daerah Tutong. Seperti biasa juga, beberapa maklumat semasa dan juga satu bahan visual akan kita muatkan. Dan Alhamdulillah kita ini sudah melangkah ke 1 Februari. Kemarin saja di daerah Tutong memang banyak kegiatan yang telah pun diadakan. Antaranya yang menjadi tarikan orang ramai ialah kunjungan ke Kampung Penabai Kuala Tutong. Diadakan pesta memancing Penabai Kuala Tutong. Alhamdulillah sambutan cukup menggalakkan dan dari sana juga kita ni dapat memperkenalkan lagi apa yang ada di daerah Tutong, antaranya tempat rekreasi yang boleh kita ni kunjungi untuk mengisi masa lapang bersama keluarga maupun rakan-rakan. Baik, seperti biasa Auda, kita kongsikan dulu satu maklumat mengenai penutupan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku di sebahagian kawasan di daerah Tutong. Hari ini 1 Februari 2021 akan dijalankan kerja-kerja pemasangan rangkaian kabel kawat atas voltan tinggi di sebahagian kampung Bukit Sibut dan sebahagian kampung Lubuk Pulau Mukim Tanjung Maya. Ianya akan diteruskan sehingga 4 Februari 2021, dijalankan bermula pada jam 9 pagi hingga jam 11 pagi dan disambung lagi di sebelah petang 1.30 minit petang hingga jam 4.30 minit petang. Jadi harap maklum. Dan seterusnya kita saksikan bahan visual yang kami sediakan pagi ini. Negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara zikir sangat menitik beratkan pengajaran dan pembelajaran Al-Quran untuk semua lapisan masyarakatnya yang beragama Islam. Lazimnya, pembelajaran Al-Quran secara formal hanya dilaksanakan di institusi-institusi pendidikan agama di bawah kawalan Kementerian Al-Ehwal Ugama di negara ini. Namun bermula pada tahun 2020 yang lalu, Kementerian Hal-Ehwal Ugama dan Kementerian Pendidikan akan terus melaksanakan perancangan yang telah disediakan secara berperingkat dan telah dipersetujui sehingga mencapai tahun 2023, iaitu untuk menjadikan pembelajaran Al-Quran sebagai satu mata pelajaran yang tersendiri di sekolah-sekolah menengah dan maktab-maktab kerajaan dan swasta di seluruh negara. Pada tahun 2020, kurikulum peralihan telah dilaksanakan dan bermula pada tahun 2021 ini, bagi pelajar-pelajar tahun 9, pembelajaran Al-Quran dilaksanakan sebagai satu mata pelajaran berasingan, iaitu dikenali sebagai mata pelajaran Al-Quran dengan peruntukan satu waktu, iaitu selama 30 minit seminggu dengan menggunakan sukatan kurikulum tetap yang telah disediakan oleh pihak kementerian. Namun yang demikian, cara pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran Al-Quran bagi setiap institusi pendidikan adalah mengikut cara implikasi tenaga pengajar sesebuah institusi itu sendiri, dan tenaga pengajar ini juga telah diberikan latihan melalui bengkel dan kursus kemahiran pengajaran dan pembelajaran Al-Quran. Silibus yang digunakan memang sudah ditetapkan. Jadi silibusnya untuk tahun 9 2021, surah Al-Maidah ayat 1 hingga ayat 40 memfokuskan kepada hukum tajwid, hukum nun mati dan tanwin, hukum mat, ibtida dan waqaf. Lepas itu ada hafazan dan ada lagi sukatan lanjutan untuk pelajar-pelajar yang boleh membaca sendirilah, yang kira bacaannya baguslah. Untuk yang sukatan lanjutan itu, diorang boleh menyambung terus saja untuk sampai ke khatam. Alhamdulillah, kami di sekolah ini atas sokongan dari pentadbiran juga kami kira perbincangan, kami diberikan tim teach. Pasal memandangkan dalam satu kelas satu kategorinya memang ada ba, ada jim, ada dal. Jadi untuk memudahkan, kami ada 2 cikgu dan kami dapat satu hari itu kami dapat mentasmek. Walaupun kadang-kadang tidak dapat semua, tapi sebahagian besar itu dapat kami tasmek lah bacaan. Di sekolah ini sebagaimana yang diminta oleh Kementerian Ketani. Dan tentang pembelajaran atau pelaksanaan Al-Quran di sini sama je macam sekolah-sekolah yang lain, tetapi dengan cara yang berbezalah. Untuk pelaksanaan Al-Quran arah kami lebih kepada halaqah. Halaqah, talaqi musyafahah daripada guru-guru itu juga, dan juga cara peers. Itu maksudnya
Okey, pelajar-pelajar akan dibagi kategori masing-masing, memang ada pengkategorian masing-masing dan seterusnya pengkategorian itu pelajar-pelajar tersebut yang membimbing kawannya untuk menolong gurunya pasal kekangan masa tu juga. Okay. Jadinya guru-guru dapat menolong pelajar-pelajar dalam kategori dal dan khas. Manakala kawan-kawan yang kategori ba boleh menolong kawan-kawan diorang yang kategori jim. Macam itu. Baiknya program ini teruskan. Pasal kami sendiri pun mempunyai program ini juga yang kami namakan program Hubul Quran. Jadi kalau sekiranya ia dihentikan, masalah itu berbalik semula. Maksud saya kalau dilihat kalau sebelum ini, kalau sebelum ada program ini atau sebelum kami menjalankan program kami, kebanyakan pelajar-pelajar apabila bisturangan ini menghabiskan sekolah agama bisturangan ini, diorang akan meninggalkan terus pembacaan Al-Quran bisturangan ini. Jadinya sebenarnya berangan ini wajib untuk kita ni untuk tunduki juga. Pasalnya ia generasi kita ni yang akan datang. Kita ni mahu generasi kita ni yang celik Al-Quran dan kita ni dengan negara zikir kita ni mesti menjaga generasi kita ni untuk akan datang. Jadi program ini amat penting lah bagi saya. Dalam tinjauan kami di beberapa buah institusi pendidikan di daerah ini, juga sempat menemu bual beberapa orang penuntut bagi mendapatkan perkongsian daripada mereka. Dari segi pembelajaran Al-Quran ini, saya dapat improve daripada segi tajwid. Iaitu saya dapat membezakan segala tajwid-tajwid yang sudah dipelajari daripada tahun lepas hingga tahun ini. Harapan saya tentang pembelajaran Al-Quran ini supaya lebih meluas. Dan suatu hari nanti akan ada satu aktiviti bagi menghafal ayat Al-Quran. Dulu saya daripada kategori jim, sekarang alhamdulillah saya dalam kategori alif. Daripada kategori jim, seseorang itu ya dapat membaca tetapi tidak bertentuan tajwidnya. And then kalau alif, ya lancar dan alhamdulillah tajwidnya itu lancar dan juga bagus dan betul. Saya dapat menghafalkan surah Al-Baqarah dan surah An-Nisa. Bagi pendapat saya, kita mengadakan kelas Al-Quran ini untuk memperbaikan kita punya Al-Quran, untuk menenangkan hati kita, dan ada juga baiknya juga yang kita hendaklah sentiasa mengingati bahawa Al-Quran akan mendorong kita di dalam kubur, akan mendorong kita memasukkan ke syurga. Perkembangan dapat macam menghabiskan bacaan Al-Quran sama dapat menghafal lagi lah banyak surah-surah yang patut dihafalkan lah. Pendapat saya malam macam di sekolah agama baca Quran juga untuk lebih macam kalau di rumah nada baca, di sekolah boleh baca untuk macam habiskan satu juz tu kah. Kalau tidak tahu tajwid boleh tanya cikgu. Contoh macam sekiranya kum idgham bila hunah saja. Jadi kiranya cikgu kami tidak tahu hurufnya, cikgu kita hurufnya ada roh sama lam. Sukatan kurikulum tetap pada tahun ini hanyalah bagi para pelajar tahun 9 sahaja, manakala bagi para pelajar tahun 10 pula akan dilaksanakan sukatan kurikulum tetap pembelajaran Al-Quran mereka pada tahun 2022 dan bagi pelajar tahun 11 pula akan bermula pada tahun 2023. Oleh yang demikian, diharap pelaksanaan pembelajaran Al-Quran di sekolah-sekolah menengah dan maktab-maktab kerajaan dan swasta di seluruh negara akan dapat mencapai objektifnya, iaitu untuk melahirkan para pelajar yang celik Al-Quran yang dapat membaca ayat-ayat Al-Quran dan menghafaz surah-surah lazim dengan fasih, lancar dan bertajwid, serta menjadikan pembacaan Al-Quran sebagai amalan harian sekaligus dapat menanai serta mengangkat lagi martabat dan kedudukan pembacaan Al-Quran dalam kalangan rakyat negara Brunei Darussalam untuk mencapai barakah kehidupan dan seterusnya mampu mendukung aspirasi untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara zikir.